Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Zamir bin Tarmiji, nombor metrik C19A0352. Saya akan membentangkan tentang pengenalan keris. Keris ialah sejenis senjata pendek Austronesia yang berasal dari Pulau Jawa di Indonesia yang digunakan sejak melebihi 600 tahun dahulu. Senjata ini memang unik di dunia Melayu dan boleh didapati di kawasan berpenduduk Melayu seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan dan Brunei. Keris adalah simbol kepada identiti dan cermin kepada adat dan budaya bangsa Melayu itu sendiri. Malah, keris turut digunakan sempena Pertabalan Sultan ataupun ke bawah duli yang maha mulia yang di-Pertuan Agong. Keris amat sinonim dengan masyarakat Melayu sehinggakan disisip di pinggang sekiranya keluar dari rumah. Senjata keris digunakan di antara abad ke-9 dan abad ke-14. Setelah jatuhnya Kerajaan Melayu Melaka, penggunaan keris dalam kalangan masyarakat Melayu semakin berkurangan, berikutan peralihan teknologi tradisional kepada senjata moden seperti stun gun, rifle, bom tangan dan sebagainya. Ini secara tidak langsung mengurangkan lagi penggunaan keris. Walau bagaimanapun, penggunaan keris tidak digunakan secara umum, melainkan untuk majlis-majlis istiadat dan pertabalan raja-raja sahaja. Penjajahan ke atas tanah Melayu selama 300 tahun lebih telah mengubah pemikiran masyarakat di tanah Melayu mengenai penggunaan keris secara meluas. Peralihan teknologi tradisional kepada teknologi moden juga menyebabkan perlunya senjata yang lebih canggih untuk mempertahankan kedaulatan di tanah Melayu. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Nur Iman bin Abu Zakiah yang memegang nombor metrik C19A0080. Hari ini saya akan bercerita tentang bahan dan alat yang digunakan untuk membuat keris. Terdapat pelbagai bahan yang diperlukan dalam pembuatan keris yang kuat. Bahan yang pertama ialah musang. Musang berfungsi untuk menghembuskan angin ke dalam saluran dapur untuk menempa besi. Bahan yang kedua ialah andas. Andas digunakan sebagai tempat untuk mengetuk, menitik dan menempa besi yang panas. Yang ketiga ialah lepa. Lepa digunakan untuk memotong besi. Yang keempat ialah tukul. Tukul digunakan untuk menempa alat-alat besi yang matanya nipis. Yang kelima ialah tukul puting. Tukul puting digunakan untuk mengasak masuk keris ke dalam hulunya. Yang keenam ialah kikir. Kikir digunakan untuk melicinkan dan menghaluskan mata keris yang telah dibentuk. Yang ketujuh ialah penyepit. Penyepit digunakan untuk memegang besi-besi panas semasa kerja menempa dijalankan. Yang ke-8 ialah penyepuh. Penyepuh digunakan sebagai bekas untuk menyepuh alat-alat besi yang ditempa. Sekian saja untuk bahan-bahan. Yang kedua ialah saya akan berceritakan tentang ciri-ciri sebuah keris. Ciri-ciri yang ada dalam sebuah keris ialah aring, balang, batir-batir, biji timun, bunga pamar, cincin pacat kenyang, dagu keris, gandik, ganja, kurai, lambai ganja, landaian, lok dan merulang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Ushairi Leonardo bin Haryanto memegang nombor kad metrik C19A0321 akan membentangkan tentang cara-cara pembuatan keris. Baiklah. Proses pertama membuat keris adalah proses mencampurkan besi. Bahan campuran yang terdiri daripada pelbagai jenis besi iaitu besi wajah, besi tawa dan besi melelar diikat kemas sebelum dibakar untuk dimampatkan menjadi satu kepingan logam alloy. Proses kedua, proses menempa. Proses menempa ini ialah proses besi yang diikat, dibakar dan diketuk secara bertalu-talu sebelum dipotong. Setelah dipotong, mata besi itu dipanaskan semula dan diketuk berulang kali. Proses ini berterusan sehingga bentuk mata keris
mula berbentuk. Proses ketiga, proses membuat log keris. Apabila mata keris telah terbentuk, mata keris akan dibakar lagi dan seterusnya ditempa dengan cara mereng sehingga terbentuk seperti membengkok ke bawah. Mata keris yang telah bengkok dipalingkan ke arah bertentangan dan ditempa lagi hingga ia membengkok ke bawah seperti tadi. Proses keempat, proses membentuk belalai gajah. Membentuk belalai gajah yang mempunyai belalai seekor gajah dengan kedudukan belalaiannya di bahagian atas. Proses kelima, proses mengikir. Proses ini dibuat dengan tujuan untuk melicinkan dan menajamkan mata keris tersebut. Proses keenam iaitu proses menyempuk. Proses menyempuk ini adalah proses keris yang telah siap ditempa akan dibakar lagi sehingga menjadi merah dan dimasukkan sama ada secara melintang atau menegak ke tempat menyempuk yang mengandungi air. Proses ini akan dilakukan secara berulang kali. Tujuannya untuk menghasilkan corak di pamor. Ya. Proses yang terakhir sekali ialah proses menimbulkan pamor, iaitu selepas keris siap dikikir, direndam dan dilarutkan dengan cuka, getah dan air. Kemudian mata keris dicuci dengan air dan diberus menggunakan sabut kelapa. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Hai, nama saya Muhammad Idham Afifi bin Zainuddin, bernombor matrik C19A0315. Saya ingin menjelaskan tentang penutup tentang keris ini. Harapan kami, tanamkanlah minat tentang segala warisan bangsa kita dan banggalah dengan senjata bangsa kita sendiri. Keris adalah warisan budaya Melayu yang perlu dikembang dan dipertahankan. Sewajarnya, kita yang bergelar Melayu mestilah mewarisi sebilah keris atau sekurang-kurangnya mempunyai sebilah keris bagi setiap rumah. Kita mestilah bersama berusaha memiliki warisan agung nenek moyang kita. Membuat dan menghasilkan keris yang bermutu tinggi memerlukan ketelitian selain penghayatan jiwa. Ia tidak boleh bersikap hendak cepat siap kerana kesenian dan kehalusan kerja itu nanti tidak akan dapat dicapai. Sememangnya, proses kerjanya memerlukan kesabaran yang tinggi. Keris ialah senjata antik yang menarik kerana selain bentuknya yang unik, ia menceritakan kehalusan dan ketelitian seni Melayu yang tiada pada bangsa lain. Terima kasih.